Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton ITTV. Saya Cikgu Siva akan mengajar subjek ekonomi untuk episod kali ini. Bab 3. Wang, Bank dan Pendapatan Individu. Unit 24. Konsep individu. Pelajar-pelajar sekalian, dalam bab 3, kita telah mempelajari berkaitan dengan bank, dan juga dalam episod sebelum ini telah cikgu ajar berkaitan dengan apakah sektor-sektor yang terlibat dari aspek pendapatan dan juga jenis-jenis ekonomi. Pada kali ini, cikgu akan terangkan lebih mendalam bagaimanakah individu memainkan peranan yang penting dalam sektor ekonomi. Pelajar-pelajar sekalian, apa yang dilihat di kaca TV anda adalah contoh struktur ekonomi yang terlibat dalam ekonomi sesebuah negara, iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Di bawah sektor utama, terdapat ataupun melibatkan pertanian, perhutanan, penternakan dan perikanan, atau dengan kata lain, bahagian ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan sumber semula jadi, dan juga perlombongan serta kuari juga termasuk dalam sektor utama. Melibatkan sektor kedua merupakan sektor yang mengubah dari sektor utama kepada sektor ketiga, iaitu sektor perkilangan dan pembinaan. Manakala sektor ketiga melibatkan perkhidmatan seperti perkhidmatan awam dan perkhidmatan pengeluaran. Pelajar-pelajar sekalian, berkaitan dengan sektor, untuk subtopik kali ini, cikgu akan lebih menerangkan jenis pekerjaan yang melibatkan dalam sektor tersebut. Ia saling kaitan dengan sektor yang ataupun episod yang kita telah pelajari dalam episod sebelum ini, di mana dalam episod sebelum ini telah cikgu terangkan bagaimanakah setiap sektor membawa ataupun menjurus kepada pembangunan ekonomi negara. Tetapi dalam konsep individu melibatkan bagaimana individu juga turut memainkan peranan dalam pembangunan struktur ekonomi. Pemilihan pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi. Seperti apa yang anda lihat di kaca TV anda, pelajar-pelajar, ia adalah contoh pekerjaan yang melibatkan dalam sektor utama, seperti pekerja ladang, jurutera petroleum, pengumpul rotan dan pembalakan, pengurus ladang dan nelayan. Pelajar-pelajar sekalian, secara rumusannya, sektor utama, bidang pekerjaan yang terlibat adalah yang melibatkan alam semula jadi, seperti pertanian, perhutanan dan perikanan. Itu merupakan di antara contoh pekerjaan di bawah sektor utama. Sekarang mari kita lihat pula apakah jenis-jenis pekerjaan yang terlibat dalam sektor kedua dan sektor ketiga. Di antara contoh pekerjaan dalam sektor kedua, tukang jentera, pembuat pakaian, jurutera perkilangan dan tukang cat. Manakala sektor ketiga adalah pegawai bank, postman, pengurus hotel, doktor swasta dan polis. Pelajar-pelajar sekalian, demikianlah di antara contoh pekerjaan yang telah cikgu berikan di antara sektor pertama, sektor kedua dan sektor ketiga. Mari kita lihat pula apakah huraian yang berkaitan dengan sektor yang kita bincangkan dalam episod kali ini. Apa yang dilihat di kaca TV anda adalah pelajar-pelajar berkaitan dengan faktor-faktor pemilihan pekerjaan, di mana terdapat 3 fungsi utama ataupun dipanggil faktor utama dalam pemilihan sesuatu pekerjaan, iaitu upah wang ataupun juga dikenali sebagai upah nominal, faedah sampingan, dan yang terakhir, faktor-faktor lain. Pelajar-pelajar sekalian, dalam pemilihan sesuatu pekerjaan, bagi setiap individu mempunyai faktor yang berbeza. Sebagai contoh, kemungkinan untuk cikgu, sesuatu pekerjaan yang dipilih, upah sangat memainkan peranan penting. Tetapi, faktor ini tidak semestinya sama untuk individu yang lain. Kemungkinan besar seseorang individu, upah bukan menjadi faktor utama dalam menyebabkan pemilihan sesuatu pekerjaan.
Sebab itulah, dalam episod kali ini, cikgu akan terangkan apakah faktor-faktor ataupun kemungkinan faktor-faktor lain selain daripada upah yang boleh mempengaruhi seseorang individu memilih pekerjaan. Tanpa melengahkan masa, mari kita lihat huraian untuk faktor utama, iaitu faktor-faktor pemilihan pekerjaan. Faktor utama, faktor upah wang atau nominal, juga dikenali sebagai kadar upah, merupakan pulangan bagi buruh. Pemilihan pekerjaan sangat dipengaruhi kadar upah yang ditawarkan. Sifat buruh ialah semakin tinggi upah, semakin banyak penawaran buruh. Nescaya pelajar-pelajar, upah merupakan faktor yang penting. Sudah pasti, mana-mana bidang pekerjaan menawarkan upah yang tinggi, nescaya banyak penawaran untuk pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, sifat seorang buruh adalah memang untuk menawarkan diri mereka dalam bidang pekerjaan yang menawarkan upah yang tinggi. Tetapi, tahukah anda pelajar-pelajar, upah sebenarnya berbeza kepada individu A dengan individu B? Kenapa ya? Untuk menjawab soalan itu, mari kita lihat episod ataupun huraian seterusnya. Sebab-sebab perbezaan upah antara individu kemungkinan besar: perbezaan jumlah masa bekerja, perbezaan dari segi pengalaman dan pendidikan, kemahiran pekerja, perbezaan tanggungjawab, daya pengeluaran ataupun dipanggil produktiviti buruh, permintaan dan penawaran jenis buruh, kesatuan ataupun kekuatan kesatuan sekerja, dan yang terakhir, diskriminasi. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita lihat pula faktor lain yang boleh mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Faktor kedua adalah dipanggil faedah sampingan. Menjadi pendorong kedua kenapa kebanyakan pekerja memilih pekerjaan di sesebuah syarikat. Selain upah, faedah sampingan menjadi faktor penarik, seperti rawatan perubatan, cuti tahunan, dan bonus. Selain daripada faktor utama, upah, selain daripada faktor kedua, faedah sampingan, mari kita lihat pula faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemilihan sesuatu pekerjaan. Faktor-faktor lain: minat, suasana tempat kerja, pengaruh keluarga, rakan dan guru, jarak, kelayakan akademik, keadaan ekonomi, prospek pekerjaan, pengalaman dan kemahiran. Pelajar-pelajar sekalian, bagi setiap faktor yang telah cikgu tunjukkan tadi, cikgu akan memberikan huraian. Pada masa yang sama, cikgu akan tunjukkan grafik bagi setiap satu faktor tersebut, membolehkan pelajar-pelajar memahami supaya senang untuk anda menulis dalam bentuk esei. Mari kita lihat huraian bagi setiap faktor-faktor lain pemilihan sesuatu pekerjaan. Minat. Suka pada sesuatu pekerjaan walaupun mempunyai kelayakan yang tinggi, sanggup bekerja pekerjaan yang menawarkan upah yang rendah. Sebagai contoh, Fatimah berkelulusan ijazah sarjana muda dalam kedoktoran. Boleh mendapat pulangan yang tinggi jika bekerja sebagai doktor. Tetapi, menjawat jawatan sebagai pegawai bank di mana gaji kemungkinan jauh rendah berbanding doktor. Dengan kata lain, pelajar-pelajar, situasi itu tadi dapat menunjukkan seorang yang berkelulusan tinggi sanggup untuk bekerja sebagai seorang pegawai bank. Bukan kerana kelulusan, tetapi minat mempengaruhi Fatimah untuk memilih pekerjaan tersebut. Jangan hairan pelajar-pelajar, kebanyakan individu memilih pekerjaan disebabkan minat. Dengan kata lain, minat mempengaruhi pemilihan sesuatu pekerjaan. Mari kita lihat huraian seterusnya. Jarak. Sangat penting terutama sekali di sekitar bandar. Kebanyakan pekerja sanggup meninggalkan upah yang tinggi kerana lokasi pekerjaan terletak jauh dari tempat kediaman. Sebagai contoh, lokasi A, jarak dari tempat pekerjaan dan tempat tinggal adalah 5 km, di mana gaji yang ditawarkan hanya 1,500.
Tetapi lokasi B jaraknya adalah 40 km dari tempat tinggal. Tetapi gaji yang ditawarkan adalah 3,000. Berbanding dengan lokasi A, lokasi B menawarkan gaji yang tinggi. Tetapi seseorang individu sanggup memilih lokasi A kerana mereka ataupun individu tersebut tinggal lebih dekat di lokasi tempat pekerjaan. Suasana tempat kerja. Seseorang pekerja lebih mengutamakan aspek keselamatan dan keselesaan dalam persekitaran pekerjaan. Selalunya, upah yang ditawarkan tinggi bagi bidang pekerjaan yang berisiko tinggi. Sebagai contoh, guru persekitaran sekolah, jurutera petroleum, pelantar minyak, nelayan bekerja di laut, manakala petani di bawah matahari panas terik. Huraian itu tadi pelajar-pelajar menunjukkan bagaimana suasana tempat kerja mempengaruhi seseorang individu memilih pekerjaan. Kepada mereka yang lebih mengutamakan keselesaan, sudah pasti mereka akan memilih pekerjaan yang mereka minati. Mari kita lihat huraian seterusnya. Pengaruh keluarga, rakan dan guru. Kemungkinan pekerjaan dipilih atas dasar pengaruh keluarga. Sebagai contoh, Aminah menjadi seorang guru. Ini kerana ibu dan bapanya adalah bekas guru. Ini mempengaruhi Aminah menjadi seorang guru. Sudah pasti ia menunjukkan bahawa keluarga mempengaruhi pemilihan pekerjaan bagi Aminah. Kelayakan akademik. Sesebuah pekerjaan sudah pasti memerlukan kelulusan sebelum ditawarkan kepada individu tersebut, seperti guru, doktor dan peguam. Ini kerana memerlukan pemahaman yang tinggi dalam menerajui pekerjaan tersebut. Keadaan ekonomi. Terdapat dua jenis keadaan ekonomi yang mungkin akan berlaku dalam sesebuah ekonomi, iaitu melambung atau meleset. Keadaan ekonomi melambung, banyak peluang pekerjaan. Di sini, individu boleh memilih pekerjaan yang mereka minati. Tetapi, keadaan ini berbeza semasa keadaan ekonomi meleset. Ini kerana semasa keadaan ekonomi meleset, peluang pekerjaan adalah kurang. Maka di sini, anda sebagai individu kurang ataupun tidak mempunyai pilihan untuk memilih pekerjaan yang mereka mahu. Pengalaman dan kemahiran. Sekiranya mempunyai kemahiran dan pengalaman pada sesuatu pekerjaan, maka peluang untuk mendapat pekerjaan tersebut sangat tinggi. Kebanyakan pekerjaan yang dikenali jawatan tinggi memerlukan pengalaman bagi membolehkan individu tersebut dapat mentadbir dan mengurus dengan baik. Selain itu, ia juga menguntungkan syarikat kerana tidak perlu diberi latihan. Prospek pekerjaan. Sudah pasti mengapa seseorang memilih pekerjaan adalah untuk memastikan masa depan yang cerah dalam bidang pekerjaan tersebut. Sekiranya peluang untuk kenaikan pangkat, melanjutkan pelajaran adalah di antara yang dimaksudkan prospek pekerjaan. Sebagai contoh, Encik Mutu adalah seorang pegawai kerajaan. Ini kerana beliau memilih sebagai seorang penjawat kerajaan disebabkan faktor prospek pekerjaan. Kerana sekiranya mereka ataupun Encik Mutu memilih pegawai kerajaan, beliau akan mendapat pencen dan pada masa yang sama, beliau dapat melanjutkan pelajarannya secara percuma. Di sini, faktor yang mempengaruhi Encik Mutu untuk memilih pekerjaan adalah kerana prospek pekerjaan. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun cikgu huraikan setiap satu faktor-faktor lain dengan huraian dengan grafik. Ini sudah pasti memberikan pengetahuan yang lebih mendalam bagaimana pemilihan sesuatu pekerjaan bukan sahaja dipengaruhi oleh faktor upah, faktor faedah, tetapi juga faktor-faktor lain. Untuk imbas kembali, mari kita lihat rumusan apa yang telah cikgu ajar untuk subtopik dalam faktor pemilihan pekerjaan. Faktor-faktor lain adalah minat,
suasana tempat kerja, pengaruh keluarga, rakan dan guru, jarak, kelayakan akademik, keadaan ekonomi, prospek pekerjaan, pengalaman dan kemahiran. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita lihat faktor-faktor yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan. Sekarang, cikgu akan terangkan pula bagaimana setiap individu yang bekerja ataupun jenis pendapatan individu yang terlibat bagi setiap individu yang melibatkan dalam sektor pekerjaan. Ini kerana sudah pasti anda ketahui dalam subtopik yang awal sekali telah cikgu bincangkan, pulangan bagi seorang buruh adalah upah. Tetapi pelajar-pelajar ingat ya, bukan sahaja upah merupakan satu jenis pendapatan sahaja. Sebagai seorang individu, mereka mempunyai pelbagai jenis pendapatan. Kerana itulah, dalam episod kali ini, cikgu akan terangkan berserta dengan pengiraan bagi setiap jenis pendapatan. Apa yang anda lihat di kaca TV anda adalah contoh pendapatan individu yang dapat dibahagikan kepada dua. Pendapatan faktor yang produktif, pendapatan faktor yang tidak produktif. Di bawah pendapatan faktor yang produktif, terdiri daripada upah, bonus, allowance, komisen, faedah, sewa dan untung. Manakala pendapatan faktor yang tidak produktif adalah seperti bayaran pencen dan beasiswa. Pelajar-pelajar, apa yang anda lihat di kaca TV anda, bagaimana sekiranya soalan pengiraan pendapatan individu ditanya? Sudah pasti anda perlu menambahkan ke semua jenis pendapatan individu seperti upah 2,000, faedah 150, sewa 500, untung 1,000, dividen 200, bayaran pindahan 400. Sekiranya anda menjumlahkan ke semua jenis-jenis pendapatan tersebut, anda akan mendapat nilai 4250, iaitu jumlah pendapatan individu. Ingat ya pelajar-pelajar, nama lain bagi pendapatan faktor tidak produktif juga dikenali sebagai bayaran pindahan, di mana nilai yang ditunjukkan 400 adalah di bawah bayaran pindahan, juga dikenali sebagai pendapatan faktor yang tidak produktif. Bagi memberikan pemahaman perbezaan di antara upah wang dengan upah benar, mari kita lihat satu contoh pengiraan untuk membezakan kedua-dua tersebut. Sekiranya seorang individu menerima pendapatan sebanyak RM1,000, ini dipanggil upah wang. Dan nilai sesuatu barang dengan andaian mana-mana contoh barang, katakan nilai sesuatu barang adalah RM10. Maka bagaimana untuk mencari upah benar? Formula dia adalah pelajar-pelajar, upah wang dibahagi dengan harga purata barang. So, di sini, cikgu menggunakan HG sebagai singkatan bagi harga. Maka di sini apa yang perlu anda buat adalah kita ambil nilai upah wang tersebut 1,000 dibahagi dengan 10. Maka, kalau anda menggunakan kalkulator 1,000 dibahagi dengan 10, anda akan dapat jawapan 100. So, di sini, 100 anda perlu menulis dalam bentuk unit. Manakala di sini, anda boleh menggunakan nilai RM dan RM. Maka, ingat pelajar-pelajar, upah benar dibaca dalam bentuk unit. Upah wang dibaca dalam bentuk nilai RM. Maka, mencari upah benar di sini, upah wang dibagi dengan harga purata barang. Dengan bentuk soalan ini, anda kemungkinan besar ditanya apa akan berlaku sekiranya berlaku perubahan pada upah wang ataupun harga. Sebagai contoh, kita menggunakan nilai yang sama. Katakan pendapatan untuk individu ini masih sama, tetapi harga telah berlaku perubahan, iaitu RM20. Maka, dengan menggunakan formula yang sama, cikgu akan menggunakan perbezaannya, iaitu RM1000 dibagi dengan nilai, iaitu RM20.
kalau anda lihat apa yang akan berlaku di sini, apabila 1000 dibahagi dengan 20, maka nilai di sini mengalami penurunan. Di mana daripada 100 unit berubah menjadi 50 unit. Di sini rumusan yang anda boleh buat adalah upah benar akan menurun sekiranya nilai wang meningkat. Ataupun dengan kata lain, peningkatan harga akan menyebabkan upah benar akan menurun. So, di sini rumusannya pelajar-pelajar. Anda perlu tahu cara untuk mengira upah benar, itu yang pertama. Dan yang kedua, anda perlu tahu apakah kesan sekiranya upah berubah ataupun nilai sesuatu barang berubah, apa yang akan berlaku. Di sini cikgu bagi contoh hanya untuk harga berubah. Walaupun pendapatan berubah, anda masih menggunakan formula yang sama. So, di sini memberi kesan upah benar akan menurun. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang cikgu akan tunjuk pula bagaimana pengiraan faedah untuk jenis pendapatan individu. Seperti anda lihat di kaca TV, faedah merupakan ganjaran kepada pemilik yang sanggup menangguhkan perbelanjaan pada masa kini. Bayaran kepada pemilik wang kerana sanggup menghadapi risiko. Formula untuk mencari faedah, nilai pokok didarab dengan kadar faedah didarab dengan tempoh masa. Dengan huraian itu tadi, mari kita lihat contoh soalan di sini. Katakan nilai pokok adalah 20,000. So, nilai pokok di sini bermaksud jumlah pinjaman bagi seseorang individu. Maka, 10% setahun merujuk kepada kadar faedah. Manakala yang ketiga mengikut formula adalah tempoh masa. Di sini cikgu memberi pilihan. Seorang individu katakan membuat pinjaman mempunyai pilihan sama ada membayar dalam masa 12 bulan ataupun 3 bulan. So, di sini apa yang anda perlu tahu adalah pelajar-pelajar sama ada faedah dikenakan setahun ataupun sebulan. Sekiranya dikenakan setahun, anda perlu membahagikan nilai yang didapati kepada 12. Kerana 10% ini bukan untuk sebulan, ia dikenakan untuk setahun. Maka, cara untuk mengira untuk 12 bulan adalah pelajar-pelajar, nilai pokok di sini adalah 20,000 dikali dengan nilai peratus, iaitu 10% setahun, dan anda akan bayar untuk 12 bulan. So, di sini apa yang akan dapat adalah sekiranya nilai 20,000 ini dikali dengan nilai ataupun faedah yang dikenakan adalah 10% setahun. So, di sini cikgu menggunakan konsep 0.1. So, di sini 20,000, anda boleh menggunakan konsep 0.1 memudahkan proses pengiraan. Maka anda akan mendapat jawapan 2,000. So, 2,000 di sini bermaksud untuk setahun. Bagi soalan ini, anda tidak perlu membuat pengiraan kerana soalan yang diberi di sini 12 bulan bermaksud bagi jumlah faedah yang dikenakan untuk 20,000 adalah 2,000. Iaitu 2,000 di sini merujuk kepada jumlah nilai faedah. So, di sini pelajar-pelajar, nilai 20,000 ini dikali dengan 10% bermaksud 2,000 merupakan jumlah nilai faedah yang perlu seseorang individu perlu bayar dalam masuk 12 bulan. Mari kita lihat bagaimanakah penyelesaian sekiranya individu ini bercadang untuk membayar jumlah hutang tersebut dalam masa 12 bulan. Di sini nilai pokoknya adalah 20,000. So, di sini 20,000. Anda perlu campurkan dengan faedah iaitu 2,000. Maka jumlah di sini 20,000 dicampur dengan 2,000 adalah 22,000 jumlah hutang yang perlu dibayar beserta dengan nilai pokok. Maka di sini 22,000 kalau anda bahagikan dengan 12, dengan kata lain
Dalam sebulan, lebih kurang individu itu perlu membayar 1833. Tetapi proses ini tidak perlu, kerana untuk soalan ini anda perlu tahu berapakah jumlah hutang yang perlu dibayar dalam setahun. Memandangkan anda telah mengira jumlah faedah, apa pelajar-pelajar perlu buat? Ambil nilai pokok, campurkan dengan nilai faedah, maka 22,000 adalah untuk 12 bulan. Maksudnya untuk setiap 12 bulan ataupun jumlah dalam masa 12 bulan, individu tersebut perlu membayar sebanyak 22,000. Tetapi katakan untuk sebulan, berapa jumlah individu itu perlu bayar? Beliau hanya akan membayar dalam bentuk 1833. Dengan kata lain, nilai ini dikali dengan 12, anda akan mendapat nilai 22,000. Maka konsep yang sama kita boleh menggunakan untuk 3 bulan. Sebab itu pelajar-pelajar, cikgu sengaja mengira untuk bahagi dengan 12. Kerana untuk soalan ini, proses pertama adalah sama, iaitu akan mendapat nilai faedah yang perlu dibayar adalah 2,000. Maka dalam bentuk 20,000 nilai pokok dicampur dengan 2,000, maka jumlah hutang yang perlu dibayar adalah 22,000. Tetapi di sini beliau ingin tahu berapa dia perlu bayar dalam masa 3 bulan. So dengan kata lain, bentuk yang sama, 22,000 dibahagi dengan 12, anda akan mendapat 1833. Maka dikali dengan 3 bulan. So dengan kata lain, jumlah yang dia akan dibayar dikali dengan 3 adalah dalam bentuk 5499. Ini adalah jumlah hutang yang akan dibayar dalam bentuk 3 bulan. So dengan kata lain, untuk 12 bulan, jumlah yang akan dibayar adalah dalam bentuk 22,000. Tetapi jika kita bahagikan dalam bentuk 3 bulan, untuk 3 bulan, jumlah yang perlu dibayar berdasarkan faedah yang sama adalah 5499. Maka dibagi 12, nilai ini dikali dengan 3. Sama juga kalau cikgu tukarkan soalan ini kepada 6 bulan, anda perlu darabkan dengan 6 bulan. So inilah bagaimana cara untuk mengira faedah. Pelajar-pelajar sekalian, pengiraan yang terakhir adalah bagaimana cara untuk mengira untung. Di mana di sini anda perlu tahu bagaimanakah cara untuk mengira jumlah hasil dan juga jumlah kos. Untuk memberi pemahaman, cikgu telah sediakan contoh soalan. Katakan Encik Kumaran adalah seorang peniaga. Beliau menjual 15,000 unit buku, di mana setiap unit buku tersebut bernilai RM1. Maka formula untuk mencari untung di sini adalah jumlah hasil ditolak dengan jumlah kos. Cikgu gunakan singkatan. Maka untuk mencari untung, anda perlu mengenal pasti apakah jumlah hasil. So jumlah hasil di sini anda perlu menggunakan P kali dengan Q. P di sini bermaksud harga RM1 dikali dengan Q bernilai 15,000. So dengan kata lain, jumlah hasil adalah 15,000 ditolak dengan jumlah kos. Untuk soalan ini, bagi memudahkan pemahaman, cikgu telah memberikan jumlah kos tersebut. Tetapi, bagaimana cikgu mendapat 10,000? Anda boleh lihat di sebelah kanan cikgu tunjukkan bagaimanakah jumlah ini dicampurkan berdasarkan kepada sub ataupun jenis-jenis kos yang terlibat. Apabila anda mencampurkan kesemuanya, anda akan mendapat nilai 10,000. Maka di sini, nilai ini perlu ditolak daripada jumlah hasil. Apabila jumlah hasil ditolak dengan jumlah kos, maka nilainya adalah 5,000. Di sini 5,000 merujuk kepada untung dalam syarikat tersebut. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan. Cikgu sangat berharap segala huraian, video, grafik, pengiraan yang telah cikgu tunjukkan dalam episod ini sangat memberi pendedahan yang tinggi untuk memberikan pendedahan yang lebih mendalam dalam topik yang kita pelajari pada hari ini. Seperti biasa, cikgu mengakhiri episod ini dengan soalan yang berkaitan dengan episod pada kali ini. Mari kita lihat apakah soalan tersebut. Hashim berkelulusan dalam bidang ijazah sarjana perundangan.
Selepas 3 tahun berkhidmat, beliau telah memilih untuk menjadi guru di sekolah menengah. Soalan pertama, apakah sektor yang terlibat oleh Encik Hashim? Soalan kedua, apakah faktor-faktor yang menyebabkan beliau telah memilih menjadi seorang guru? Pelajar-pelajar sekalian, menjurus kehendak soalan ini, sudah pasti soalan ini adalah anda perlu memberikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Kata kunci yang anda perlu tumpukan untuk soalan ini adalah berkelulusan bidang ijazah sarjana perundangan selepas 3 tahun berkhidmat, memilih menjadi guru. Dengan kata kunci itu tadi, sudah pasti anda boleh memilih jawapan-jawapan yang tepat. Mari kita lihat rangka jawapan yang telah cikgu sediakan. Soalan pertama, apakah sektor yang terlibat oleh Encik Hashim? Sektor ketiga, iaitu perkhidmatan. Soalan kedua, apakah faktor-faktor yang menyebabkan beliau telah memilih menjadi seorang guru? Minat, mahu menjadi guru sejak kecil lagi. Suasana tempat kerja, lebih selesa bekerja persekitaran sekolah dan pelajar berbanding di mahkamah. Jarak, lebih dekat sekolah yang dipilih berbanding mahkamah. Faedah sampingan, pelbagai faedah sampingan seperti pencen dan cuti sekolah. Pengaruh keluarga, ibu bapanya kemungkinan bekas guru yang menggalakkan beliau mahu menjadi guru. Pelajar-pelajar sekalian, dengan rangka jawapan itu tadi, maka berakhirlah episod kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Salam ceria, salam bahagia dan jumpa lagi.